Assalamualaikum wabarakatuh. Kelas ini cikgu dah tunjuk dekat kamu contoh 20. Okey. Hari ni kita lihat macam mana kita nak selesaikan soalan latih kendali 5.3b. Okey. Okey, soalan nombor 1. Dalam ranjang di sebelah, segitiga K ialah imej bagi segitiga H di bawah gabungan transformasi PQ. Soalan A, perihalkan transformasi P dan transformasi Q. Okey. So kita tengok dekat sini soalan gambar rajah. Okey, soalan dibagi tahu. Segitiga K ialah imej bagi segitiga H. So K ni adalah imej, okey. Catat ya, bila dapat soalan keluarkan maklumat. K adalah imej dan H adalah objek. Okey. Kemudian soalan kata perihalkan transformasi P dan transformasi Q. Okay, daripada objek kepada imej, kita lihat apa yang berlaku. Okay, kita tulis jawapan. Okay, soalan nombor 1. Okay, apa yang berlaku? Kamu tengok objek kepada imej. Kamu lihat apa yang berlaku. Dia membesar. Jadi bila membesar namanya adalah pembesaran. Pembesaran pada pusat. Mesti ada pusat. Okay, so nak cari pusat pembesaran macam mana? Okay, cari pusat pembesaran, kita temukan bucu dan bucu yang sama. Okay, bucu dan bucu yang sama. Bucu yang sepadan antara objek dengan imej. Contohnya bucu ini. Okey, yang sepadan dengan dia yang inilah. So kita buat apa? Kita garis. Okey, garis. Seterusnya bucu ini. Yang ini. Kita gariskan juga. Okey, garis betul-betul ya. Okey. Seterusnya bucu yang terakhir di sini. Okey, temukan bucu. Kemudian kita gariskan. Okey. So kalau kita perhatikan, ketiga-tiga garis bertemu di sini. Okey. Jadi pusatnya apa dekat situ? Koordinatnya adalah 1, 10. So tulislah jawapan pusat 1, 10. So yang terakhir mestilah dengan faktor skala. Dengan faktor skala. Ataupun K kecil sama dengan sisi imej bahagi sisi objek. Okay. Berapa sisi imej kita? Kira. Yang ni tak ada yang setara kan? Okay. Bila tak ada yang setara, apa yang patut kamu buat? Okay. Kira yang mudah untuk kamu kira. Okay. Sekarang ni imej dia yang ni kan? Yang pink ni kan? Okay, kira. 1, 2. So ada 2. Bahagi sisi objek. Yang ni 1. Okay, bagi. So dapatlah 2. Okay. So lihat jawapan dia. Jawapan dia adalah pembesaran pada pusat 1, 10 dengan faktor skala K sama dengan 2. Okay, biasa soalan macam ni kita akan dapat 3 markah. Okay, 3 markah. Pembesaran 1 markah, pusat 1 markah, faktor skala 1 markah. Okay, itu untuk transformasi P. Kemudian kita nak cari untuk transformasi Q. Apa yang berlaku? Okay. So kalau kamu lihat di sini, kita nampak macam satu je berlaku kan? Okay, sebenarnya dari sini, cuba kamu tengok objek dengan imej ni. Dia sama je arah dia kan? Jadi kamu kena kenal pasti antara 4 penjelmaan yang kita dah belajar. Yang mana kalau kita gerakkan objek ni dapat imej yang sama macam tu. Sama ada translasi, pantulan, putaran
ataupun pembesaran. Jadi pembesaran taklah lah sebab kita dapat dekat P tadi pembesaran. Jadi antara tiga ni. So jawapannya adalah translasi. Okey. So macam mana kita nak tahu translasi tu? Okey. So titik sini dengan titik sini sama Okey. So gerakkan ke kanan 1, 2 dan ke bawah 3. 1, 2, 3. Dapatlah kat sini. Okey. Yang ini pula kalau kita gerakkan 1, 2, 1, 2, 3. Dapat kat sini kan. Dan bucu yang biru ni 1, 2, 1, 2, 3 kat sini. So image yang terhasil nanti macam ni. Okey. So jawapan dia yang seterusnya adalah translasi. Apa dia punya pergerakan dia adalah 2 negatif 3. Jadi untuk translasi ni 2 markah. Ya. Okey. So boleh faham tadi ya. So yang pertama berlakunya pembesaran. Okey, pembesaran. Dan yang kedua berlakunya translasi. Ini cek balik. Okey, sebab dapat bentuk yang sama. Okey. Seterusnya soalan B. Perihalkan satu transformasi tunggal yang setara dengan transformasi PQ. Yang setara dengan transformasi PQ. Okay. Bila kita lihat PQ, tadi kita dapat image translasi dekat sini kan. Okay, sepadan yang tadi. Okay, kita dapat image kita dekat sini. Okay. So, bila buat translasi, lepas tu dia besar. So, dia nak sepadan. So, kat sini apa yang berlaku antara image yang tadi dengan image yang besar ni. So, berlakunya pembesaran kan. Ini kita buat translasi, lepas tu boleh dibesarkan. Okay, maksudnya soalan B itu berlakunya pembesaran. Sepadan dengan dia adalah pembesaran mesti ada pada pusat. Okay. Macam mana nak cari pusat? Jadi cikgu dah ajar temukan bucu yang sepadan. So bucu ni dengan bucu ni dia sepadan. So kita gariskan panjang. Kemudian bucu ini dengan yang ini sepadan, kita garis panjang. So kita lihat kedua-dua garis ni bertemu di mana? Di sini. Koordinatnya adalah 5, 4. Jadi jawapan dia adalah pembesaran pada pusat 5, 4. Dengan faktor skala. Faktor skala apa dia? Kecil sisi image bahagi sisi objek. Okey, so macam mana nak tahu sisi image dia? Okey, image dia yang besar tadi kan? Okay, buat macam ni. Ambil kotak yang mudah kita kira. 1, 2. Okey, 2. Jadi sisi image dia 2 bahagi dengan objek. Sisi objek ada berapa? Ni objek kita. 1. Kamu mesti ambil sisi yang sepadan ya. Okey, 2 bagi 1, 2. So dapatlah jawapan dia pembesaran pada pusat 5, 4 dengan faktor skala 2. Ingat, soalan penjelmaan ni dia punya mestilah pembesaran atau apa-apa mesti kita cari sisi yang sepadan. Boleh ya? Okey, seterusnya soalan C. Okey. Soalan C dia kata diberi bahawa luas segitiga K ialah 10. Okey, gambar raja. Padam balik. Okey, bagi gambar raja K ni adalah 10. Hitung luas bagi segitiga H. H ni tadi adalah objek, betul tak?
objek. K ni adalah image. Jadi macam mana kita nak cari dia? Kita menggunakan rumus luas, iaitu luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Okey. Luas image tadi dibagi tu lah. K kan? K itu image kan? Kita dah tahu dah. K itu image. Jadi image tadi dia bagi berapa nilainya? 10. K kita dah kira tadi dekat A ataupun dekat B kita dapat 2 kan? Jadi kuasa 2 kan? Darab dengan luas objek. Okay. So yang kita nak adalah segitiga H. Okey. 10, 2 kuasa 2 darab dapat 4. Luas objek ni adalah H tadilah. Okey, H lah kan? Okey. Jadi kita nak H macam mana? 10 per 4. Okey. So tekan kalkulator. 10 bahagi 4. So dapatlah 2.5. Okey. Jadi luas segitiga H adalah 2.5. Okey. Jadi untuk soalan gabungan penjelmaan ni sebenarnya dia mudah. Kita dah tahu dah flow soalan dia macam mana. Dia mesti tanya sama ada translasi, mesti melibatkan translasi, putaran, pantulan dan juga pembesaran. Dan juga dia mesti tanya luas image ataupun luas objek. Okey, jadi menggunakan